أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur. Segala puji-pujian bagi Allah, 100% puji-pujian yang ada di dalam alam ini semuanya kena pada Allah. Kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi dipilih untuk bersama-sama berada di dalam salah satu daripada taman syurganya, yakni majlis pengajian kitab Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-15. Dan insya-Allah pada malam ini tajuk syarahan kita tanda-tanda ulama akhirat dan tanda-tanda ulama jahat. Tanda-tanda ulama akhirat dan ulama jahat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita masuk pada pelajaran baru, marilah sama-sama kita mengimbas sedikit perkongsian kita dalam kuliah yang lepas. Dalam kuliah yang lepas, kita berbicara tentang adab-adab seseorang murid dan adab-adab seseorang mursyid. Adab-adab seseorang penuntut ilmu dan adab-adab guru. Adab murid, adab guru. Mula-mula kita tengok adab-adab penuntut ilmu dulu. Adab murid yang pertama, murid mestilah berusaha membersihkan hati. Hal ini kerana ilmu itu dia bersifat suci. Ilmu ni benda yang baik, jadi dia bersifat bersih, bersifat suci. Oleh sebab itu, tempat yang mahu menerima ilmu itu, tempat yang kita nak letak ilmu yang bersih suci tadi, iaitu hati, kenalah bersih dan suci juga. Sekiranya hati itu dia tak bersih, tak suci, maka ilmu yang sifatnya bersih dan suci ni dia tak boleh nak duduk di sana. Tak sesuai nak jadi dia punya rumah. Apabila hati itu banyak bersih, banyak suci, maka selesalah ilmu itu di dalam hati tadi, maka suburlah ilmu itu di dalamnya. Tapi kalau hati kita ni banyak kekotoran, maka akan berlakulah percampuran antara benda yang bersih dengan benda yang kotor. Hati tadi dah kotor, masuk ilmu yang bersih pun dia bercampur. Tak dapatlah nak pure yang betul-betul bersih. Ilmu yang bersih tadi tak boleh nak bertempat pada hati, sebab hati itu kotor. Dapatlah sabar sedikit, maka hati pun jadi kelabu asap. Ilmu tak selesa nak duduk pada hati yang kotor tadi, dan kalau dia duduk pun dia akan jadi tak subur. Tamsilan yang kita ambil, kita nak masukkan air sirap ke dalam satu cawan yang berisi seredak-seredak kopi. Kita nak minum air sirap, bukan nak minum seredak kopi tu tadi. Tapi kita tak mau bagi bersih dulu cawan tu, terus kita tuangkan air sirap. Apabila kita minum, rasa dia bercampur. Rasa air sirap tadi campur dengan seredak-seredak kopi di dalam dia. Tak dapatlah air sirap tu tadi. Macam mana cara nak dapatkan air sirap yang tulen 100%? Kenalah bagi suci cawan tu tadi. Segala kotoran, seredak-seredak kopi tadi kena cuci dulu. Bila dah bersih, barulah kita tuangkan air sirap. Bila kita minum, dapatlah rasa air sirap sejati. Tak adalah yang bercampur dengan kopi. Jadi tuan-tuan, hati kita pun macam tu lah. Nak cari orang yang hati bersih 100%, tak dapatlah. Tapi kena banyak bahagian yang bersih. Apabila hati kita ni banyak bahagian yang bersih, ilmu yang bersifat bersih dan suci dan baik tu tadi dia boleh duduk. Dia boleh bertempat sebab sesuai dengan keadaan diri dia. Macamlah juga kita nak tukar minyak hitam kereta. Minyak hitam tu dah lama dah kita pakai, nak tukar lah, cukup 3 bulan nak tukar lah. Tapi kita tak mau nak buang dulu minyak hitam yang lama, terus nak masuk minyak yang baru terus.
Jadi minyak yang baru campur minyak yang lama, dia jadi lama juga. Mau tak mau kena bagi bersih dulu dalam dia dengan cara sekurang-kurangnya buang minyak yang lama yang dah hitam dah tu, barulah masuk minyak yang baru, yang kuning jernih. Jadi hati kita pun macam tu. Jadi kesimpulannya, sesuatu yang baik, yang bersih, dia tak boleh nak bertempat pada sesuatu yang tak bersih. Tak kena, tak sesuai nak jadi rumah dia. Saya teringat kes yang berlaku di Ambon berdarah hujung tahun 90-an dulu. Di satu perkampungan, orang kampung dia tak ramai, orang kampung Islam, tapi diserang oleh pengganas Kristian ni dengan senjata-senjata tradisional lah. Ramai, orang Kristian ni ramai. Sedangkan orang kampung lelaki Muslim tak ramai. Berlakulah pertempuran. Dalam pertempuran tu, puak Kristian ni tadi berjaya diundurkan. Sedangkan tak ramai pun orang lelaki ni yang Muslim. Rupa-rupanya yang lelaki Muslim ni dia ada memakai dia. Kiranya musuh tak boleh rapat. Dia ada jin-jin Islam yang bersih lah. Jadi bila ada jin-jin Islam ni, pihak musuh nak tikam tak sampai, tapi mereka kalau pukul sampai kena pada pihak musuh. Pihak musuh pun lari lah. Selang tak berapa lama, ingatkan dah selamat dah, pihak musuh patah balik. Yang geng pengganas Kristian tadi patah balik, bawa tombak. Kali ni mereka tikam tu masuk, ingatkan tak masuk. Steady lah kan, ingatkan tak masuk. Rupanya sampai, pukulan mereka sampai. Macam mana boleh sampai? Mereka berjaya menjauhkan jin-jin Islam yang bersih tadi daripada mengelilingi orang kampung tu. Rupanya mereka ni pakai jin Islam. Yang puak Kristian, di hujung tombak tu dia bubuh darah babi. Bila ada darah babi di hujung tu, yang geng jin Islam tadi dia tak maulah benda kotor. Bila benda kotor dia pun lari. Yang orang kampung tadi duduk diri tegak lah, konon serangan tak sampai. Kali ni sampai sebab jin Islam tu dah belah dah. Dia tak mau kepada yang kotor-kotor. Jadi orang kampung tu pun silap juga, dia bergantung pada jin tu kan. Jadi kita nak cerita di sini, sesuatu yang bersih dia memang tak sesuai nak diletakkan dengan yang kotor-kotor. Jadi nak belajar ilmu agama ni khususnya, kenalah kita berusaha membersihkan hati. Walaupun kita tahu dalam kalangan orang biasa ni tak ada siapa pun yang 100% bersih hati, tapi sekurang-kurangnya peratusan bersih tu nak banyak lah. Seterusnya ada murid yang kedua, berusaha memberi tumpuan sepenuhnya ketika belajar. Dalam surah Al-Ahzab ayat 4, ma ja'alallahu lirajulin khalbaini fi jawfihi. Allah tidak menjadikan bagi seseorang manusia itu ada dua hati dalam rongga badan dia. Maksud dia tak boleh lah, nak belajar pun nak belajar, nak ingat yang lain pun nak ingat juga. Jadi dia tak dapat banyak. Jadi belajar ni nak kena bagi tumpuan lebih. Ada murid yang ketiga, murid janganlah menyombong dengan gurunya, dan janganlah mudah-mudah menentang gurunya. Kita ni kenalah bersikap sebagaimana seorang pesakit yang nak dirawat oleh seorang doktor. Kita sedar kita ni ilmu perubatan tak banyak. Apabila kita jumpa dengan doktor, apa yang doktor cakap tu umumnya kita terima lah. Jangan kita duk lawan-lawan cakap doktor, jadi susah. Kecuali lah kita pun ada ilmu juga. Sebabkan kita ni ilmu perubatan tak berapa nak ada, kita ikutlah cakap doktor tu, senang. Jadi belajar agama pun macam tu lah. Apabila kita sedar diri kita ni tak banyak ilmu, apa yang guru cakap tu kita ikutlah, jadi senang. Oleh kerana kita sendiri pun tak cukup ilmu ketabiban, ilmu perubatan untuk merawat diri sendiri, kita pun pergilah jumpa seorang yang kita harap dia ada ilmu lebih untuk merawat penyakit kita, iaitu seorang doktor. Oleh itu, kita hendaklah merendahkan diri dan memudahkan diri menerima saranan-saranan daripada doktor tu tadi. Kalau kita nak pergi minta nasihat, minta rawatan, tapi kita asyik duk lawan cakap-cakap doktor, jadi susahlah doktor ni nak bagikan rawatan. Bila doktor ni dia susah nak bagi rawatan, kadang-kadang dia pun dah jadi malas. Penyakit kita
penyakit kita akan berterusan. Yang tu kalau dari segi perubatan, kesihatan. Dari segi agama ni, kita punya penyakit hati tadi akan berterusan lah. Bila dengan guru ni kita asyik duduk lawan, akan menyusahkan guru tadi kan. Jadi awal-awal belajar tu ikut sajalah kata tok guru. Kecuali lah bila sampai satu ketika nanti kita pun dah ada ilmu sikit dah. Apa yang tok guru silap tu sesuai lah kita tegur. Tu yang kata orang, permulaan ilmu itu kita berasa hebat diri dan berasa sombong diri. Ini orang baru-baru belajar. Pertengahan ilmu itu kita berasa rendah diri dan berasa kecil diri. Ini ilmu dia bila dah banyak, dia akan mula nak menunduk dah. Dan akhir ilmu itu kita akan berasa kosong diri dan tiada diri. Maksudnya kita sedar ilmu-ilmu yang kita ada ni semuanya Allah yang punya ilmu. Kita ni tak ada ilmu langsung, tempat laluan dia saja, tempat laluan kepada pekerjaan Allah. Yang duk tahu ni Allah yang tahu, kita ni tak ada tahu pun. Jadi kita rasa kosong diri. Permulaan ilmu kita rasa hebat diri, rasa sombong. Pertengahan ilmu kita rasa rendah diri, kita menunduk diri. Dan akhir ilmu kita berasa kosong diri. Antara tanda kesombongan ialah apabila seseorang itu hanya mahu berguru dengan orang-orang terkenal saja. Di kampung dia, di kawasan dia ada orang boleh ajar ilmu fiqh ni, tapi dia tak mahu. Dia kata nak belajar dengan tok guru tu, terkenal tok guru tu. Tapi nak jumpa tok guru yang terkenal tu entah bila pun tak tahu. Tok guru yang ada di kampung dia tak mahu belajar, nak tunggu yang terkenal. Lama kelamaan yang terkenal tu pun tak sampai, yang di kampung pun dia terlepas. Begitu tanda kesombongan. Dia sombong, nak belajar dengan orang yang hebat-hebat saja. Dengan orang yang biasa-biasa ni dia tak mahu. Jadi sikap merendah diri ni dia sangat sukar. Sangat sukar, sangat payah. Terutamanya bagi orang-orang yang memang rendah di sisi Allah. Di sisi Allah dia tu tahap dia rendah saja. Disebab itulah dia payah nak rendah diri. Merendah diri itu sangat sukar bagi orang-orang yang memang rendah di sisi Allah. Tapi sikap merendah diri itu menjadi pakaian harian kepada orang-orang yang memang tinggi di sisi Allah. Orang yang di sisi Allah dia tu makam dia rendah, di dunia ni dia rasa diri dia tinggi, jadi dia payah nak merendah diri. Tapi orang yang di sisi Allah dia memang makam tinggi, di dunia ni dia mudah nak merendah diri. Ada kalanya proses pengajaran guru itu tidak selesa untuk kita, tak sesuai dengan jiwa kita yang guru mengajar ni. Tapi bukan benda yang salah, benda yang betul, cuma tak sesuai. Kita rasa tak sedap. Tetapi kita mestilah terus mengikut guru tadi kerana ada faedah di sebaliknya. Samalah macam orang sakit. Kita dah lah sakit, tiba-tiba doktor bagi ubat yang pahit pula. Nak telan, nak makan tu susah. Patutnya bagilah ubat yang manis kan. Tapi nak buat macam mana? Terpaksa terimalah, sebab ubat yang pahit tu tadilah yang nak ubat penyakit kita. Jadi dalam pelajaran pun samalah. Kadang-kadang ada benda yang kita tak setuju dengan cara pengajaran guru ni, asalkan tidak melampau, kita ikut sajalah. Contohnya kisah Nabi Musa AS pergi menuntut ilmu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir bagi tahu dah, engkau wahai Musa tak akan sanggup sabar dengan aku. Nak ikut perguruan aku ni kamu tak akan sabar, sebab ilmu aku ni ilmu yang lain macam. Macam mana engkau nak dapat sabar dengan perkara-perkara yang engkau tak pernah lalui, tak pernah tahu? Jadi kamu tak akan boleh sabar. Kata Nabi Khidir lagi dalam surah Al-Kahfi tu, kalau engkau nak ikut aku boleh, tapi syarat dia jangan tanya apa-apa sampai aku sendiri cerita. Jangan tanya ni maksud dia belum sampai lagi waktu dia nak terangkan. Bila tak sampai lagi, tak sesuai nak terangkan, dah masuk peringkat tertentu barulah sesuai diterangkan. Itu maksud dia. Tapi kadang-kadang ayat ini disalahgunakan oleh ajaran-ajaran sesat ni. Kita tengok lain macam dah tok guru ni kan. Dia kata jangan tanya, ikut macam Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Bila sampai masa aku cerita esok, barulah. Jangan duk tanya. Dia kata dia pergi semayang Jumaat di mana? Di Mekah, di Kaabah. Tapi kita tengok dia duduk di rumah dia saja. Betul ke? Betul, aku semayang Jumaat di Kaabah.
Kamu semayang Jumaat di sini, di Sungai Kerang ni, aku ni di Kaabah. Sebab tu aku tak semayang di sini, aku duduk di rumah aja. Nampak duduk di rumah tapi aku pergi ke sana. Betul ke ni Tok Guru? Betul. Tak, jangan tanya lebih-lebih. Ikut ni Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Jangan tanya lebih-lebih. Padahal Tok Guru tu menipu je kan. Sebab masa kita semayang Jumaat di sini, orang di Mekah belum semayang Jumaat lagi. Kan dia lewat dalam 5-6 jam baru pagi. Jadi kalau betul dia terbang pergi Mekah pun dia semayang apa di sana? Orang di sana tak semayang Jumaat lagi. Nampak tipu sangat Tok Guru ni. Tinggalkanlah bertanya sebelum waktunya. Jangan tanya sebelum sampai waktu. Tetapi janganlah sampai guru tadi dah jelas-jelas dah buat kesalahan, kita masih nak sangka baik juga. Bersangka baik biarlah berpada-pada, tapi berusahalah untuk mendahulukan sangka baik. Adab murid yang keempat. Murid yang masih baru dalam pelajaran agama ni kenalah belajar satu-satu jalan terlebih dahulu. Contohnya, kalau kita di sini dalam masyarakat mazhab Syafi'i, kita belajarlah tata cara mazhab Syafi'i dulu. Bila dah sesuai, dah mantap dah, kot-kot nak ambil tahu mazhab lain, sesuai lah. Ini awal-awal didedahkan dengan 4 mazhab terus. Jadi pening. Tambah-tambah pula awal-awal lagi didedahkan dengan yang tidak bermazhab. Lagi jauh pening. Biar satu-satu. Adab murid yang kelima. Belajarlah keseluruhan ilmu yang asas-asas. Ilmu agama ni dia banyak juzuk-juzuk dia. Jadi kita mula-mula belajar ni ambil tahu semua lah. Jangan duk pilih satu saja. Disebabkan dia minat hadis, nak tumpu hadis saja, yang lain tak mau belajar. Disebabkan dia minat ilmu kerohanian, ilmu tasawuf, dia nak tumpu tasawuf saja. Disebabkan dia minat sirah, nak tumpu sirah saja, yang lain tak mau. Sebab apa? Semua ilmu-ilmu yang asas-asas ni, dia ni saling sokong menyokong. Kita belajar ni sikit-sikit ni, yang ni lah yang nak menguatkan pemahaman kita satu hari nanti. Kita ambil contoh. Satu orang pakar ilmu alam, pakar geografi, pakar ni angkasa lepas, astronomi. Dia pakar dalam bidang geografi. Tapi macam mana dia boleh pakar dalam bidang geografi ni? Kita ingat balik sejarah pelajaran dia. Masa dia sekolah rendah dulu, dia belajar ilmu bahasa. Masa sekolah rendah dulu, dia belajar ilmu matematik, hitung menghitung, kira mengira. Masa sekolah rendah dulu, dia belajar ilmu seni lukis, yang membuatkan dia sekarang walaupun pakar geografi, tapi dia guna juga ilmu tu. Dia nak lukis kedudukan bukit, kedudukan laut, kedudukan bintang-bintang, semua kena ilmu seni lukis. Masa sekolah dulu dia belajar ilmu sains, dia belajar ilmu sejarah. Yang dia boleh jadi pakar geografi sekarang disebabkan ada bantuan daripada ilmu-ilmu yang lain ni. Jadi dalam bidang agama pun macam tu juga. Tak boleh kita baru-baru belajar terus nak tumpu satu saja. Dia kena belajar semua dulu, yang asas-asas, lepas tu baru tumpu yang satu, baru sesuai. Sebab apa? Keseluruhan ilmu agama ni dia saling sokong menyokong, nak menguatkan ilmu yang kita nak tumpu tu nanti. Seterusnya adab murid yang keenam. Murid mestilah bagi tumpuan terhadap ilmu yang lebih penting berbanding ilmu-ilmu yang penting. Dalam dunia ni ada macam-macam ilmu. Kalau kita nak belajar semua memang tak sempat. Bahkan dalam agama saja pun ada banyak ilmu. Kalau kita nak belajar semua memang tak sempat. Jadi kena pilih-pilih yang mana yang penting, yang bakal kita gunakan di akhirat nanti. Jadi tumpu kepada yang penting dulu. Masa hidup kita di dunia ni sangat singkat. Mungkin 70 tahun, mungkin 80 tahun. Kalau sihat, umur panjang pun mungkin dah 120 tahun. Kalau umur pendek mungkin 20 tahun, berapa belas tahun dah mati dah. Jadi umur kita di dunia sangat singkat. Kita tak akan sempat nak belajar, nak kuasai banyak ilmu. Oleh sebab itu, kita mestilah mendahulukan ilmu mana yang lebih penting. Jangan terlalu tamak untuk menceburi pelbagai bidang ilmu sekaligus. Kita fikir-fikir balik, ada tak satu orang dalam dunia ni yang boleh kuasai semua ilmu? Tak ada pun. Ulama sehandal mana pun dalam bidang agama, dia tak boleh kuasai semua juzuk ilmu. Mungkin dia boleh kuasai 20-30 bidang, tapi nak kata semua bidang dia tak boleh pergi. Biasanya 2-3 bidang saja dia mahir. Ilmu keduniaan dan ilmu keakhiratan sangat penting. Namun antara kedua-duanya, ilmu akhirat lebih penting. Sebab ilmu akhirat ni kita nak pakai
masa di akhirat nanti yang selama-lamanya itu. Ilmu untuk keduniaan ni kita pakai untuk dunia sajalah, secara tak langsung berkait dengan akhirat. Ilmu keduniaan ni kita pakai untuk sepanjang hidup kita. Sekiranya kita hidup 70 tahun, selama 70 tahun tu lah manfaat ilmu tu. Tapi ilmu akhirat ni untuk yang selama-lamanya. Jadi kena tumpu lebih sikit pada yang ilmu akhirat tu tadi. Sebab kita akan duduk di akhirat sangat lama, selama-lamanya. Oleh itu, sediakanlah bekalan yang sepadan dengan hidup kita di dunia, dan sediakanlah bekalan yang sepadan dengan kekalnya hidup kita di akhirat. Adab murid yang ketujuh, mestilah belajar mengikut tertib sukatan pelajaran. Pelajaran yang dahulu didahulukan, jangan dia main lompat-lompat, nanti dia akan keliru. Adab murid yang ke-8, murid hendaklah bijak menilai ilmu mana yang lebih penting. Ni dengan panduan guru jugalah. Jangan semua ilmu pun nak belajar. Kadang-kadang ilmu yang menyeronokkan hati kita tu, dia tak berapa penting. Ilmu yang kita tak berapa seronok tu, yang tu yang penting. Ni dengan panduan guru. Adab murid yang ke-9, murid mestilah faham matlamat utama dalam hidup di dunia ni. Kita hidup di dunia ni, apa benda yang kita nak capai? Matlamat utama dalam hidup di dunia ni ialah untuk membersihkan hati, kemudian menghiasi hati tadi agar indah berseri, juga untuk menghampirkan diri sehampir-hampirnya dengan Allah. Yang ni matlamat utama. Yang kata menang perang, kuasai ekonomi, kuasai politik, semua tu bawah sikit. Yang utamanya yang ni. Sebab yang ni nak pakai masa di akhirat nanti, yang kehidupan yang selama-lamanya tu. Membersihkan hati, hias hati kita agar indah berseri, dan menghampirkan diri sehampir-hampirnya dengan Allah. Adab murid yang ke-10, murid kenalah tahu hubungan sesuatu ilmu itu dengan matlamat utama. Matlamat paling akhir dan paling muktamad ialah untuk masuk ke dalam syurga dan memandang wajah Allah. Ini matlamat yang paling hujung sekali, yang itulah. Jadi kita tak mau terlepas matlamat tu lah. Kadang-kadang kita berjaya matlamat yang sementara ni, matlamat akhir tu tak berjaya, rugi. Lebih baiklah kita tumpu matlamat akhir tu berjaya, iaitu dapat masuk ke dalam syurga dan dapat memandang wajah Allah. Oleh itu, cuba teliti dan pertimbangkan apakah kegunaan ilmu yang sedang kita usahakan atau yang kita minat dengan matlamat akhir tu. Matlamat akhir kita tadi nak masuk syurga dan memandang wajah Allah. Ilmu yang kita duk belajar ni berkait tak? Kalau tak berkait, tak berapa penting, tinggal dulu pun tak apa. Kalau betul-betul berkait, kena yang tu dahulukan. Itu tadi adab-adab seseorang murid. Seterusnya adab-adab seseorang guru ataupun muallim ataupun mursyid. Adab mursyid yang pertama, mestilah kasih kepada para pelajarnya. Adab mursyid yang kedua, kenalah mengajar dengan ikhlas. Ikhlas ni benda yang susah nak dapat. Dalam surah Al-Hijr ayat 39 hingga 40, Azazil, iblis, dia kata kepada Tuhan, aku akan sesatkan mereka semuanya. Anak Adam ni semua dia akan cuba nak sesatkan, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas antara mereka. Hebat, ilmu banyak pun dia boleh sesatkan. Pangkat tinggi dia boleh sesatkan. Anak murid beribu orang dia boleh sesatkan. Apa juga title, apa juga kelulusan dia boleh sesatkan. Yang dia tak boleh sesatkan yang ikhlas, walaupun orang yang biasa. Bila ikhlas, yang tu senjata nak tewaskan iblis. Jadi dalam seminar Sufi 3.0, seminar Sufi kali ketiga 2 minggu lepas di Air Kuning, dalam seminar kesufian kali ketiga itu, Ustaz Siddiq Nur dia sampaikan satu cerita. Cerita ini memang biasa kita dengar lah, ramai tu Tok Guru bawa. Ada seorang abid ahli ibadah, dia ni orang baik, orang soleh lah. Suatu hari dia terdengar ada sebatang pokok yang menjadi sumber kesyirikan. Orang pi jamu ke, pi sembah ke, apa ke entahlah. Dia dengar orang makin semakin syirik.
Bukan nak sembah Tuhan duk pergi berjamur di pokok ni semua. Dia dengar macam tu, dia marah. Marah dia tu marah kerana Allah lah, ikhlas. Dia pun pergi bawa senjata dia, kapak ke apa kan, nak pergi tebang pokok tadi supaya orang tak lagi mengagungkan pokok tu. Dalam perjalanan nak pergi ke pokok tu tadi, ada orang tahan. Ni yang tahan ni syaitan lah. Tahan. Dia nak pergi mana? Aku nak tebang pokok tu. Kenapa nak tebang? Pokok ni sumber kesyirikan. Kamu jangan tebang. Kalau kamu tebang, kena lawan dengan aku dulu. Tak apa, lawan pun lawan lah. Sebab dia berjuang kerana Allah. Lawan lah. Bila lawan dia menang, dia berjaya menjatuhkan yang syaitan tadi, menang. Tiba-tiba syaitan ni sogok dia. Syaitan kata macam ni lah, aku pun dah kalah. Bila-bila masa hang boleh kalahkan aku. Pokok tu pun bila-bila masa boleh tebang. Sekarang ni jangan tebang dulu. Setiap pagi kamu bangun daripada tidur, kamu akan tengok bawah bantal ada duit. Duit emas ke duit apa ke, ada duit. Tiap-tiap pagi ada duit. Senang je, pokok tu biarlah. Yang Abid tadi dia terpengaruh. Dia kata betul juga lah. Sebab syaitan ni bila-bila masa aku boleh kalahkan, pokok bila-bila masa boleh tebang. Duit belum tentu dapat. Okey, aku tak jadi tebang. Abid tadi balik lah. Jadi setiap pagi bila dia bangun, dia selak bantal dia, ada duit. Tak payah kerja. Bangun pagi ada duit, bangun pagi ada duit. Dah berlalu masa beberapa lama, satu pagi dia bangun-bangun tak ada duit. Dia kata, sudah, syaitan ni menipu aku dah. Dulu kata ada duit, tak ada duit. Bila tak ada duit dia marah. Ni tak boleh jadi. Syaitan ni dah tipu aku, mau tak mau aku kena pergi tebang juga pokok tu. Dia pun bawa lah senjata dia. Bawa lah nak pergi tebang pokok. Sampai tengah jalan syaitan tu tahan. Nak pergi mana? Nak tebang pokok lah. Kenapa nak tebang? Hang tipu aku dah hari tu. Kata nak bagi duit tiap hari. Ni tak ada duit. Baik, kita lawan. Lawan, kalah Abid tadi. Padahal sebelum tu dia dengan mudah saja boleh kalahkan syaitan tu. Ni dia kalah. Jadi dia tanya syaitan tu, macam mana aku boleh kalah? Kamu kalah sebab dulu kamu berlawan ikhlas kerana Allah. Tapi sekarang kamu kalah sebab kamu lawan ni tak ikhlas. Kamu lawan sebab duit. Bila lawan sebab duit, kamu kalah dengan aku. Pokok pun tak boleh tebang. Dia kalah sebab tu, sebab tak ikhlas. Masa dia ikhlas dulu, syaitan senang-senang dia kalahkan. Bila dia tak ikhlas disebabkan duit, dia pula dikalahkan oleh syaitan. Itu cerita yang dibawa oleh Ustaz Siddiq dalam seminar sufi yang lalu. Adab mursyid yang ketiga, mestilah memantau dan menasihati para pelajarnya tentang tingkatan-tingkatan pelajaran mereka. Adab mursyid yang keempat, hendaklah menegur kesalahan ataupun kelemahan murid-muridnya dengan cara yang berhikmah. Jangan tengking-tengking, jangan marah memalukan di depan orang. Adab mursyid yang kelima, jangan merendah-rendahkan mata pelajaran lain. Ni kita belajar ni kitab tauhid, ilmu tentang Allah. Ustaz ni dia ajar ilmu tentang fiqh. Ilmu fiqh ni ilmu yang rendah. Ilmu pasal halal haram, pasal bersuci taharah, pasal orang mengandung darah wanita, semua ni kita belajar tentang Tuhan. Jadi pelajaran tauhid kita lagi hebat. Pelajaran fiqh ni pelajaran rendah. Dia rendahkan, padahal pelajaran agama juga. Jadi seseorang guru tu dia tak boleh nak rendah-rendahkan mata pelajaran agama yang lain. Adab mursyid yang keenam, mursyid ni kenalah sampaikan pelajaran yang sesuai dengan tahap pelajarnya. Budak yang sekolah rendah, pelajaran sekolah rendah lah. Budak sekolah menengah, pelajaran sekolah menengah. Budak universiti, pelajaran universiti, macam tu lah. Adab mursyid yang ketujuh, jangan buat para pelajarnya berasa diri mereka bodoh sangat. Dia duk cerita benda yang tinggi-tinggi, tapi dia tak mau ajar pada murid ni tadi. Ni ada ilmu ma'rifah, ilmu apa ni, tapi kata nak ajar, dia tak mau ajar. Jadi murid ni rasa bodoh lah. Buat apa berguru dengan tok guru ni, kedekut sangat. Dia mematikan motivasi murid tu tadi. Adab mursyid yang ke-8, cakap kenalah serupa dengan yang dibuat. Kalau dia kata benda ni tak boleh buat, dia pun tak buat lah. Dia kata benda ni kena buat, dia pun usaha buat lah. Itu tadi adab-adab mursyid. Selesailah kita punya imbas kembali. Masuklah pelajaran untuk malam ini, ulama akhirat dan ulama dunia. Kata Imam Al-Ghazali,
Yang kami maksudkan dengan ulama dunia ialah ulama su', yang tujuannya dengan ilmu pengetahuan agama itu adalah untuk mendapatkan kesenangan duniawi, kemegahan dan kedudukan. Ulama dunia ni, ulama su', disebut juga ulama jahat. Ulama jahat ni dia ada ilmu agama. Kita tak nafikan dia ada ilmu agama, tapi ilmu agama tu dia gunakan untuk dapatkan kesenangan dunia. Dengan pangkatnya, dengan duitnya, dengan kemudahan-kemudahannya, nak melancong sana sini macam-macam lah. Yang ni ulama jahat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Janganlah kamu mempelajari ilmu untuk bersikap sombong dengan sesama orang berilmu, untuk bertengkar dengan orang-orang yang lemah fikiran mereka. Dia ada ilmu agama lebih sikit, dia asyik duduk pelekeh. Hampa tak tahu ni, aku tahu. Dia duduk cerita. Dia cerita pula dengan memang orang yang di bawah, orang yang kurang belajar. Dia nak tunjuk terror dia tu. Dan untuk menarik perhatian orang ramai kepada kamu. Sesiapa yang berbuat demikian, maka dia nanti di dalam neraka. Orang yang dia cari ilmu agama untuk sombong, untuk tunjuk hebat dia dengan orang lain, dan untuk menarik perhatian orang kepada diri dia, nak disanjung. Sabda Nabi SAW, hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya aku lebih takut pada kamu kepada yang bukan Dajjal berbanding Dajjal. Dajjal tu takutlah, tapi ada benda yang lebih ditakuti lagi. Lalu ditanyakan, siapakah yang dimaksudkan itu? Nabi SAW menjawab, tokoh-tokoh yang menyesatkan. Ni ulama-ulama yang menyesatkan ni, tanpa umat tahu. Ulama tu sebenarnya salah, tapi disebabkan title dia ulama, kita pun ikut. Rupanya salah. Yang ni yang Nabi Muhammad lagi takut. Kata Sayyidina Umar, yang paling aku takut atas umat ini ialah orang munafik yang berilmu. Jadi para hadirin pun tanya, macam mana boleh ada orang munafik tapi ada ilmu? Jawab Umar, orang ni dia ada ilmu di lidah, cakap memang pandai, memang ada ilmu, tapi jahil di hati dan jahil pada perbuatan. Menurut Khalil bin Ahmad, ada 4 jenis orang berkaitan ilmu. Jenis yang pertama, orang yang tahu, maksudnya dia ni ada ilmu dan sedar diri dia memang tahu. Inilah orang yang berilmu, kita ikutlah dia. Dia ni ada ilmu dan dia memang tahu aku ada ilmu. Padahal sebab dia memang ada ilmu, jadi orang jenis ini kita ikut. Jenis yang kedua, orang yang tahu dia ada ilmu tetapi tidak sedar yang diri dia tahu. Dia tu ada ilmu, dah sesuai dah kalau nak kongsi dengan orang lain, tapi dia tak perasan. Dia duk rasa ilmu aku ni sikit, aku boleh guna untuk diri sendiri sajalah. Tapi bila dia sembang dengan kawan-kawan, kawan-kawan dia kata, hang ni banyak ilmu ni, dah sesuai dah jadi nakib usrah ni. Dah ilmu aku sikit je. Dah, hang memang boleh. Kita try dulu. Ni sesuai dah mengajar di surau ni. Dia tak perasan diri dia ada ilmu, tapi orang keliling tahu, dia ni boleh ni, tapi dia tak perasan. Jadi orang yang macam ini, kata Khalil bin Ahmad, kita kejutkan dia. Engkau sebenarnya boleh, try dulu. Try dulu jadi nakib usrah, memang boleh. Kita kejutkan dia, dia tak perasan dia boleh. Jadi ilmu ni dia ibarat minyak wangi di dalam botol. Kadang-kadang kita ada minyak wangi, tapi kita tak pakai. Bila kita tak pakai, wangi dia kita pun tak dapat. Ada minyak wangi dalam botol, kita tak pakai. Bila kita tak pakai, orang lain pun tak boleh cium. Jadi minyak wangi tadi nak bagi dia tu berguna, kita buka botol, kita pakai. Bila kita pakai, kita pun bau wangi, orang lain pun tercium bau wangi. Jadi ilmu macam tu jugalah. Kadang-kadang kita ada ilmu, tapi ilmu kita tu kita simpan. Simpan, kita pakai pun tak, kita bagi kat orang pun tak. Macam minyak wangi tadi lah, siapa pun tak boleh cium bau dia. Tapi kalau ilmu tadi kita pakai, kita amalkan, dan kita pun nak kongsi dengan orang lain. Macam minyak wangi juga lah, kita pun bau wangi, orang lain pun dapat sama. Jenis yang ketiga, orang yang tak tahu dan dia memang sedar diri dia tak tahu,
Dia tak ada ilmu, tapi dia sedar, aku ni memang betul tak ada ilmu. Bukan kata main-main ni, memang betul tak ada ilmu ni. Inilah orang yang meminta petunjuk, kita ajarlah dia. Jenis yang keempat, yang ni yang masalah. Orang yang tidak tahu, tapi dia tidak sedar yang diri dia tak tahu. Dia tu tak tahu yang diri dia tu tak tahu. Dia duk rasa diri dia tahu. Inilah orang yang jahil. Kita tolak sajalah dia. Jangan duk ikut cakap-cakap dia ni. Dia tu tak tahu, tapi dia tak perasan dia tu tak tahu. Contohnya dia pun cakaplah dalam dia punya ucapan, kita sepatutnya amar makruf mungkar nakir. Dia cakap dengan apa, confidentnya. Padahal cakap dia tu salah. Mungkar nakir tu malaikat tu, amar makruf nahi mungkar. Confident. Dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Steady je. Mesyuarat di sekolah, ada satu orang budak ni, dia dari segi pelajaran memang tertinggal jauh lah. Memang tak boleh pun pergi ke sekolah tu sekadar hadir sajalah. Jadi bila nak jawab soalan objektif ABCD, cikgu-cikgu bagilah tips kat dia. Kalau dia main tembak saja, dia mungkin dapat markah sikit, mungkin 10% pun tak sampai, sebab tak kena tembak dia. Jadi disebabkan jawapan tu ada A, B, C, D, ada 4 jawapan, suruh dia pilih mana salah satu je. Kamu kalau pilih B, jawab B je semua. Kurang-kurang dia akan dapat 25%. 25% ni kalau graf turun, dia boleh lulus. Kalau tak mau jawab B, jawab C. Tapi tanda C semua, sebab dia memang tak boleh. Dekat pelajar yang pandai, kita tak bagi jawab macam tu. Yang tak pandai ni kita kata macam tu lah. Tengok dia duduk tidur, malah nak jawab pun satgi, bila masa nak cukup dia tembak lah tu. Dan jangan tembak. Sekarang ni cikgu bagi tips, kamu isi tu D, tanda semua D, InsyaAllah dapat 25%. Apa dia jawab? Lah cikgu ingat saya bodoh kan? Dia jawab balik. Sebab dia pun faham tips tu untuk pelajar-pelajar yang tak pandai. Jadi dia tak mau diri dia tu tak pandai. Cikgu ingat saya bodoh. Dia nak tanda ikut dia juga. Tanda ikut dia 25% pun tak dapat. Ni jenis yang macam mana ni? Dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Dia rasa dia tahu. Bila kita bagi tips, dia kata macam nak merendahkan dia. Cikgu ingat saya bodoh. Kata Ibnul Mubarak, manusia itu sentiasa berilmu selagi dia menuntut ilmu. Tapi apabila dia menyangkakan dirinya sudah berilmu, maka dia telah bodoh. Bila kita selagi kita duk belajar, maksud dia kita tu ada ilmu lah. Tapi sampai satu ketika tak mau belajar lah. Semua ilmu daripada Tuhan lah, tak mau belajar lah. Dia duduk sorang-sorang je dapat ilmu terus daripada Tuhan lah kononnya. Maksud dia masa ketika itu dia telah pun bodoh. Tu yang kata Dr. Harundin, kita ni kalau tak belajar, kita akan rasa diri kita ni banyak dah tahu, dah okey dah sempurna dah memadai dah lulus dah. Tapi bila kita belajar, baru kita perasan rupanya kita ni banyak tak tahu, tak berapa nak okey, tak berapa nak lulus. Ada satu orang hamba Allah ni, dia kata dia nak pergi duduk dalam hutan, dalam gua. Cerita ni cerita Ustaz Ibrahim Muhammad. Tok guru kata dah, janganlah duduk dalam gua tu kan. Dia nak duduk dalam gua, dalam hutan. Tak mau makan apa-apa, nak makan daun-daun hutan saja. Tak mau keluar. Nak bertapa. Dia duduk dalam hutan 2 tahun. 2 tahun duduk dalam hutan. Tapi makan nasi juga. Bukan cerita Ibrahim Muhammad, ni cerita Dr. Jahid Siddiq. Dr. Jahid Siddiq cerita. Bukan dia yang buat, dia cerita. Jadi duduk dalam hutan, mula-mula makan daun-daun tapi tak tahan. Suruh juga orang rumah dia hantar nasi. Jadi dalam gua tu makan nasi lah. Selepas 2 tahun dia pun keluar, dia mengaku diri dia dah Sultanul Arifin. Kalau Sultanul Aulia ni Syekh Abdul Qadir Jilani, dia Sultanul Arifin. Maksud dia raja kepada orang-orang arif. Dia dah dilantik sebagai Sultanul Arifin, jadi ketua para wali. Tiap-tiap malam Nabi Khidir datang mengajak dia dalam gua. Dia peringkat tu lah. Ni jenis ni tadi ni. Dia dah tak mau belajar dah. Tok guru dia pun dia tinggal. Tok guru kata jangan pergi betapa dalam gua tu, nak pergi juga. Dia dah tak belajar dah sebab dia kata ilmu dia boleh dapat terus daripada Tuhan.
Lepas tu dia jadi merepek lah. Dia kata Nabi Khidir datang mengajak dia tiap-tiap malam. Jadi Sultanul Arifin. Ya, dengan semayang Jumaat dia tak tahu pergi mana, semayang berjemaah dia tak tahu pergi mana, duduk dalam gua kan. Betulkah Sultanul Arifin? Siapakah yang datang mengajar dia tu tak tahu siapa-siapa dia. Kata Al-Hasan, siksaan bagi ulama ialah mati hatinya. Mati hati ulama ni maksud dia mencari dunia dengan amalan akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hari kiamat dibawa orang berilmu, ulama lah ni, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Maka keluarlah perutnya. Dia mengelilingi perutnya itu seperti kadai mengelilingi gilingan gandum. Ya, orang zaman dulu dia nak kisar gandum tu, ada batu, lepas tu ada tangkai kayu, dia ikat kaldai. Kaldai tadi pusing lah, pusing supaya gandum tu tadi terkisar lah. Jadi orang yang ulama tadi macam tu lah, dia duduk keliling isi perut dia tadi. Penduduk neraka mengelilinginya lalu bertanya, kenapa engkau jadi sampai macam ni? Ulama tadi pun menjawab, aku mengajarkan kebaikan, tetapi aku sendiri tak buat. Aku melarang kejahatan, tapi aku sendiri yang buat kejahatan tu. Dia rupanya mengajar. Dia ulama, dia mengajar. Ni benda ni kena buat, tapi dia tak buat. Dia sendiri tak buat. Kesalahan yang ni jangan buat, haram. Dia sendiri pula buat. Tu nasib dia di akhirat nanti. Sebab itu, jadi ulama ni dia kena amanah. Kadang-kadang dalam ucapan dia cakap amanah. Kita mesti amanah. Duit orang ramai ni jangan guna, jangan salah guna, jangan guna untuk kepentingan diri. Tengok-tengok dia yang salah guna duit orang ramai kan. Duit orang miskin, duit anak-anak yatim, dia yang salah guna. Nasib dia macam ni ya. Kalau dia tak bertaubat, kalau dia tak ganti balik, macam tu lah nasib dia. Kata Imam Al-Ghazali, dilipat gandakan azab ke atas orang berilmu kerana maksiatnya, kerana dia melakukan maksiat itu dalam keadaan berilmu. Ini kita pernah cerita, kalau orang biasa curi RM1, dosa dia mungkinlah kita katakan sebesar gunung Uhud. Tapi kalau orang tu orang berilmu, dia ulama, dia curi RM1, dosa dia mungkinlah 10 kali ganda Bukit Uhud. Curi benda yang sama, kesalahan yang sama, tapi nilai salah dia berbeza. Sebab dia buat salah tu dalam keadaan dia tahu dia berilmu. Tanda-tanda ulama akhirat. Tanda pertama, kalau betul orang tu ulama akhirat, dia tidak akan mencari dunia dengan ilmu agamanya. Tingkat paling bawah bagi seseorang yang berilmu agama adalah dengan memahami kehinaan, keburukan, kekotoran dan keseraman dunia. Sebelum ni kita belajar dunia ni macam mana Tuhan pandang. Di sisi Tuhan, dunia ni lebih hina daripada bangkai anak kambing. Di sisi Tuhan, kalau dibandingkan dengan akhirat, dunia ini seumpama sampah yang terbuang. Di sisi Tuhan, kalau dibandingkan dengan akhirat, dunia ini tak sampai pun sebelah sayap nyamuk. Jadi ulama akhirat dia kena faham benda-benda ni. Orang yang tak tahu akan hal ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali sebagai orang yang sudah rosak akalnya. Orang itu juga mestilah memahami kebesaran, keabadian, kebersihan, nikmat dan keluruhan kerajaan akhirat. Orang yang tak tahu hal ini dikatakan sebagai orang yang tertutup hati dan tercabut keimanan. Sebelum ni kita bagi tahu syurga. Seluas manakah syurga ni? Seluas langit dan bumi. Langit seluas mana, bumi seluas mana, seluas itulah syurga. Yang tu yang patut kita nak kejar. Yang dunia ni kecil, macam habuk, debu saja. Tak payah kejar-kejar sangat. Ambil setakat yang perlu. Yang nak kejar tu, yang seluas langit dan bumi tu. Kata Imam Ghazali lagi, orang-orang yang tahu akan hal-hal ini tapi dia masih memilih dunia berbanding akhirat, mereka ni adalah tawanan syaitan. Kita tengok mana-mana ulama-ulama yang gunakan ilmu agama ni nak capai kesenangan-kesenangan dunia, mereka ni tawanan syaitan, kata Imam Al-Ghazali. Kenapa dunia ni kita berebut-rebut? Kita bagi tahu tadi sebab dunia ni kecil.
dunia ni sempit. Sebab itu berebut-rebut. Kita ambil contoh duit. Kita nak duit, dah tentu ada orang dengki, orang nak berjatuh, orang nak penaya, berebut. Kata duit, di seluruh dunia orang berebut. Kenapa berebut? Sebab duit ni sikit. Duit itu dia keduniaan. Keduniaan ni kecil dari segi saiz dia dan juga dari segi hakikat dia. Dari segi saiz dia, dunia ni titik je, debu je, entah berapa kali debu dalam kerajaan Allah yang sangat luas. Itu dari segi saiz. Dari segi hakikatnya pun macam tu juga. Kita kata dalam dunia ni banyaknya duit, semua tu sikit. Sebab tu orang berebut. Kalau duit ni banyak, orang tak berebut. Pangkat ni benda yang sikit. Bila kata benda keduniaan, dia sikit. Sebab tu orang berebut. Jadi apa-apa saja yang dalam dunia ni, semuanya sempit, semuanya sedikit. Berebut, jatuh menjatuh, dengki mendengki. Duit, orang berebut. Saham, orang berebut, jatuh menjatuh. Harta, dengki mendengki. Perempuan, pasangan, saling berebut. Tanah, saling berebut. Dalam dunia ni semua benda yang berebut. Sebab apa berebut? Sebab sikit, sebab kecil, sebab rendah nilai dia. Kalau akhirat tu sangat luas. Kita kata tadi, syurga ni seluas langit dan bumi. Kita tengok hadis riwayat Imam Baihaqi, Ibnu Battah, Ibni Abi Syaibah. Kata Nabi Muhammad, tidaklah langit-langit yang 7 dibandingkan dengan kursi. Langit yang 7 ni, 7 petala langit, bila dibandingkan dengan kursi Allah, kecuali seperti sebentuk cincin yang dibuang di padang pasir. Seluruh langit ni besar, luas. Bila dibandingkan dengan kursi Allah, seumpama sebentuk cincin dekat tengah padang pasir. Cincin tengah padang pasir itulah tadi 7 petala langit, 7 petala bumi. Kursi Allah seluas padang pasir. Itu banding dengan kursi Allah. Sedangkan kelebihan arash dibandingkan dengan kursi, seperti kelebihan padang pasir itu dibandingkan dengan cincin itu. Kursi yang seluas padang pasir tadi, kalau nak dibandingkan dengan arash, arash ni makhluk Allah yang paling besar. Kursi banding dengan arash, kursi itu tadi seolah-olah sebentuk cincin juga di tengah padang pasir. Padang pasir yang luas itulah arash. Jadi kita bandingkanlah 7 petala langit, 7 petala bumi ni dibandingkan dengan kursi seumpama sebentuk cincin tengah padang pasir. Kursi itu pula dibandingkan dengan arash seolah-olah sebentuk cincin di tengah padang pasir. Jadi 7 petala langit, 7 petala bumi ni besar mana? Tak ada besar mana pun, tak ada nilai. Silat-silat tak nampak pun. Itu 7 petala langit, 7 petala bumi. Yang kalau bumi, planet bumi yang halus itu langsung tak nampak. Sebab tu kita kata dunia ni sempit, tu yang orang berebut-rebut. Tapi kalau akhirat, kerajaan syurga seluas langit dan bumi. Betapa punya luasnya, seluas langit dan bumi. Sebab itu perkara-perkara akhirat ni tak ada orang nak dengki kat kita. Contoh, kita bangun malam sembahyang tahajud. Siapa nak dengki? Tak ada siapa nak marah, tak ada siapa nak berjatuh, tak ada siapa nak berebut. Adakah satu orang kita nak sembahyang tahajud tiba-tiba dia mai, jangan sembahyang, jangan sembahyang. Aku seorang je sembahyang tahajud, kamu jangan sembahyang. Tak ada. Tak ada siapa. Jadi benda tak payah berebut. Begitu juga dengan zikir. Kita zikirlah suka hati kita nak zikir banyak benda pun. Tak ada siapa yang nak berjatuh kita. Begitu juga kita puasa, puasa sunat. Orang tak tahu pun kita puasa, tak ada siapa yang nak berjatuh kita. Baca Quran, bacalah banyak mana pun, tak ada siapa nak rebut. Tapi kalau keduniaan tadi, mesti berebut. Duit mesti berebut, harta mesti berebut, jawatan mesti berebut. Semua tu benda keduniaan sebab dia sempit. Benda-benda syurga, benda akhirat, dia tak sempit, dia luas, seluas langit dan bumi. Sebab tu tak ada orang berebut. Jadi kita ni untunglah, kitab Quran kita semua boleh baca. Kalau dalam agama Hindu lama, kitab Veda tu boleh dibaca oleh orang atas-atas saja. Orang bawah yang tahap 4, tahap 5 ni, orang sudra, orang pariah ni tak boleh baca, dengar pun tak boleh. Kalau saja-saja dengar orang baca kitab Veda, dia ni raja boleh tangkap, boleh tuang timah panas dalam telinga dia sebab dia curi dengar.
Tak boleh dengar. Tengok lagi tak boleh, kena cungkih mata. Tapi kita orang Islam untung, siapa-siapa pun boleh baca kitab Quran. Kata Yahya bin Ma'az Ar-Razi kepada ahli duniawi, ini ulama-ulama yang guna agama untuk capai kesenangan dunia. Wahai sekalian ahli ilmu, istana kamu seperti istana Kaisar. Kaisar ni Caesar, Julius Caesar. Caesar ni Maharaja Rom. Rumah kamu seperti rumah Kisra. Kisra ni Maharaja Parsi. Pakaian kamu seperti pakaian golongan Zahiriyah. Kasut kamu seperti kasut Jalut. Kenderaan kamu seperti kenderaan Qarun. Tempat makan kamu seperti tempat makan Fir'aun. Perbuatan kamu seperti perbuatan orang jahiliyah. Dan mazhab kamu seperti mazhab syaitan. Maka di manakah syariat Muhammad itu? Ni Yahya ni tadi dia hentam ulama-ulama yang cari keduniaan tadi. Keduniaan yang dicela itu bukanlah terhad kepada harta benda saja. Yang kata dunia, ini dunia semua ni. Dunia ni bukan harta benda saja, duit ringgit saja. Ada orang dia mampu mengelakkan kemewahan melampau dalam berharta benda. Dari segi harta dia tak kejar, dari segi duit dia tak kejar, tapi dia kalah dari sudut kemegahan. Dia nak cari kemegahan, nak cari kedudukan, nak cari nama, nak cari pandangan orang, nak dipandang sebagai orang yang berjasa dan sebagainya. Yang tu pun keduniaan juga, keduniaan yang tercela. Ingat lagi kisah Nabi Musa dengan seorang lelaki yang suka menyebarkan dakwah Nabi Musa. Nabi Musa bila dia mengajar, ada satu orang lelaki ni, dia buat catatan ataupun dia ingat. Kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Kamu nak tahu tak Nabi Musa cerita apa? Nabi Musa cerita begini. Dia rajin sebarkan apa yang Nabi Musa ajar. Menyebabkan dia terkenal, sampaikan dia boleh kumpul banyak duit. Dia jadi senang disebabkan dia sebarkan ajaran-ajaran Nabi Musa. Nabi Musa pun tak senang. Dia ni jadi orang kaya disebabkan dia sebarkan ajaran Nabi Musa. Mula-mula dia sebarkan tu secara ikhlas lah, sebab nak berdakwah. Tapi lama kelamaan dia tengok bila dia sebar ni duit boleh masuk. Jadi dia nak kumpul duit lah. Nabi Musa cakap gini, orang suka dengar. Sampailah satu ketika dia ni hilang dalam masyarakat. Nabi Musa pun dah tak jumpa dia lama dah. Nabi Musa pun tanya dekat orang, mana pergi si fulan ni? Orang tak tahu dia pergi mana. Sampailah suatu hari Nabi Musa dia terjumpa seorang lelaki bawa seekor khinzir. Nabi Musa tanya ke orang tu, kamu jumpa tak si fulan ni yang tolong duk cerita apa yang aku ajar ni? Kata lelaki tadi ni, khinzir ni lah dia. Tuhan dah ubah dah dia jadi khinzir. Jadi Nabi Musa pun tanya kepada Tuhan, wahai Tuhan, kenapa engkau azab orang ni macam ni? Sedangkan dia ni orang yang sebarkan ajaran-ajaran aku. Jadi Tuhan pun jawablah melalui malaikat dia. Tuhan kata, orang ni memang dia sebarkan apa yang kamu ajar, tapi dia sebarkan tu dia nak keduniaan. Sebab tu aku hukum dia, sumpah dia sampai jadi khinzir. Jadi itu yang kita kata tadi, bila bab ikhlas ni bermasalah. Ikhlas ni benda yang susah, benda yang rumit. Sebab syaitan ni dia tahu dia akan kalah dengan ikhlas. Jadi hak yang ikhlas tu yang dia duk serang lebih. Apabila kita ni jenis suka akan ilmu, kita suka ilmu, kita pun banyak ilmu agama, syaitan dia akan usaha nak jauhkan kita daripada beramal. Oh, kamu banyak ilmu ya, tak apa. Dia hasut kita supaya jangan beramal. Kita kalah di situ. Satu jenis. Jenis yang kedua, apabila kita ni jenis orang suka beramal, cukup suka semayang sunat, semayang malam, berjaga malam, baca Quran, kita berdakwah semua kita suka. Syaitan dia akan hasut kita supaya kita jangan menuntut ilmu. Oh, kamu jenis suka buat kerja agama ya, tak apa, belajar jangan belajar. Syaitan dia nak menang. Macam mana pula dengan orang yang buat kerja agama pun buat, amal pun amal, ilmu pun ada. Syaitan dia nak menang kat mana? Oh, kamu ada ilmu dan kamu ada amal, tak apa, aku serang bahagian ikhlas. Ilmu ada, amal ada. Syaitan kalahkan dia dari sudut ikhlas. Dia tak ada ikhlas.
Bila tak ada ikhlas, menang kat syaitan juga. Jadi orang yang tak ada ilmu, tak ada amal pun dia menang. Orang yang ada amal, tak ada ilmu pun dia menang. Orang yang ada ilmu, ada amal pun silap-silap dia boleh menang. Tu cara syaitan tu tadi. Tanda yang kedua, ulama akhirat. Surah Al-Baqarah ayat 44. Adakah kamu menyuruh manusia akan buat baik, sedangkan kamu lupa akan dirimu sendiri? Ni ulama tadi itulah, yang pusing perut dia sendiri tadi tu. Dia duk suruh orang buat baik, dia pun tak buat. As-Saff ayat 3 maksudnya, amat besar kutukan Allah apabila kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan. Dia duk desak orang bangun sembahyang tahajud setiap malam, dia sendiri pun rupanya tak buat pun. Tu amat besar kutukan Allah. Kata Hatim Al-Asyami, tidak ada kerugian yang paling hebat pada hari kiamat selain daripada orang yang mengajar manusia ilmu, lalu manusia tadi amalkan, sedangkan dia sendiri tak amalkan. Manusia tadi dapat kemenangan, dapat kejayaan disebabkan dia, tapi dia sendiri binasa. Siapa dia ni tadi? Yang dia keliling perut dia tu tadi, macam kaldai kelilingi kisaran gandum. Kata Muaz, jagalah tergelincirnya orang berilmu, kerana kedudukannya tinggi di mata orang ramai. Dia akan diikuti oleh mereka sekalipun dia telah tergelincir. Kalau kita orang biasa buat salah, kuranglah sikit mudarat dia. Sebab siapa nak ikut kita pun, kita bukan orang-orang terkenal. Tapi kalau dia tu ulama, dia buat salah, orang biasa akan ikut. Datuk Guru boleh buat macam tu, kita pun boleh. Orang akan ikut. Jadi lebih bahaya lagi. Kadang-kadang ada juga orang, dia kata, Allah apa nak takut kita buat kesalahan, sebab Tuhan kan Maha Pemurah, Tuhan kan Maha Pengampun. Betul tak? Betul. Dah Tuhan Maha Pemurah, Tuhan Maha Pengampun, jadi apa kita nak takut? Kita buatlah apa ikut kita punya suka. Kalau Tuhan tak ampunkan, Tuhan menipu lah, sebab dia kata diri dia Maha Pengampun. Kita dia balas Tuhan macam tu kan. Jadi untuk orang macam ni kita boleh jawab, sekiranya lah nama-nama Tuhan, sifat-sifat Tuhan dua tu saja, Maha Pemurah, Maha Pengampun, dua saja, yang lain tak ada, maka memang sesuai lah, kita tak usah takut dan kita boleh buat apa yang kita suka. Sebab Tuhan ni Maha Pemurah, Maha Pengampun, jadi kita boleh buatlah apa saja. Malangnya dari segi hakikatnya, nama-nama Tuhan, sifat-sifat Tuhan ni bukan dua tu saja, ada banyak, dan kita kena terima semua tu, bukan boleh pakai dua saja. Paling-paling kurang pun 99 nama Allah, Asmaul Husna, kena terima 99 tu, mana boleh terima dua saja. Dan dalam 99 tu ada nama-nama Allah yang menggetarkan hati kita. Contohnya Al-Muhsi. Al-Muhsi ni maksud dia Maha Penghisap, Maha Pengira. Dia kira dengan terperincinya kita punya kesalahan-kesalahan semua. Kita tak takut lah, kena takut lah. Dan juga nama dia Al-Muntaqim. Al-Muntaqim ni maksud dia Maha Menyiksa. Kita nak pakai hak Maha Pengampun saja, hak Maha Menyiksa tak mau pakai, mana boleh. Kena pakai juga hak Maha Menyiksa. Jadi kena ada takutlah juga. Ataupun nama Allah Ad-Dar. Ad-Dar ni maksudnya Maha Memudaratkan, kena takutlah. Jadi tak bolehlah pakai sekadar Allah Maha Pengampun, Maha Pemurah, kita buat apa kita suka, tak boleh. Sebab dia ada Maha Penghisap, Maha Menyiksa, Maha Memudaratkan. Kena hati-hati, kena pakai semua, terima semua, kena seimbangkan. Tanda yang ketiga, kalau betul seseorang tu ulama akhirat, dia akan berusaha mengurangkan pertengkaran. Orang yang menyampingkan pengetahuan untuk beramal dan sibuk dengan pertengkaran adalah seumpama orang sakit. Kadang-kadang ulama ni dia suka berdebat. Sikit-sikit debat, dia cabar orang berdebat, dia debat. Dari segi amal dia jadi kurang. Kalau dia debat, amal dia tinggi, okey. Debat, dia dah sibuk dengan debat. Dia ni seumpama orang yang sakit. Pada tubuh dia macam-macam penyakit. Dia pergi cari jumpa satu orang doktor. Doktor tu dah nak tutup kedai dah. Jadi orang yang sakit ni tadi, bukan dia pergi tu nak terus berubat, dia pergi sibuk duk tanya doktor tu yang ni, yang tu, yang ni, sampaikan doktor tu pun tak sempat nak ubat dia betul-betul. Dah cukup masa doktor pun tutup klinik. Jadi Imam Ghazali nak tamsilkan,
Kita hidup di dunia ni tak lama. Bila-bila masa boleh tutup klinik. Maksud dia mati lah. Oleh sebab itu, kita jangan banyak bertengkar, lebih banyaklah cari ilmu, amal ilmu. Tengkar ni kurang. Kalau perlu sangat, barulah terlibat dengan perdebatan. Macam tu lah. Contoh tamsilannya, kita ni sakit gigi. Sakit, macam-macam sakit dalam gigi ni, lama tak pergi jumpa doktor. Kita pergi time klinik dah nak tutup. Doktor gigi dah nak tutup klinik dia. Dan kebetulan, kata dia punya cashier tu, minggu depan seminggu doktor tak ada. Dia ada pergi mesyuarat ke apa ke. Hari ni saja peluang, dia dah nak tutup dah. Tak apalah, saya nak masuk juga last. Dia pun masuk. Masa tinggal 10 minit, 15 minit. Doktor cek-cek, oh banyak rosak ni. Tak apalah, sekarang saya akan tampal satu gigi dan cabut satu gigi. Yang tu je saya boleh buat. Patutnya bila doktor cakap macam tu, masa dah sempit, buat terus lah, tak usah soal jawab lagi lah. Yang orang ni, dia ada soal jawab lagi. Masa dah sempit, dia soal jawab benda-benda yang tak penting, kan? Contohnya doktor kata, lepas saya buat gigi ni, balik ke rumah, malam nanti, tiap-tiap malam lah sebelum tidur, gosok gigi kumur dengan air garam. Okey? Okey. Doktor pun nak buat lah. Doktor nak buat, dia tanya pula, doktor, kalau bukan guna air garam, guna Listerine, boleh tak? Boleh. Ya, doktor pun nak buat lah. Doktor, dekat kedai Cina, kedai sensei ada juga yang orang Cina selalu duk guna kumur-kumur, yang tu boleh tak? Oh, yang tu saya tak tahu lah. Kita nak buat lah. Ya doktor, ni saya punya nenek saya dulu bagi tahu kalau guna arang apa semua, kumuk-kumuk dengan pinau semua boleh. Boleh lah tu. Gigi tak buat lagi. Doktor dah nak tutup klinik dah. Dia tanya macam-macam. Sebelum nak cabut gigi, doktor injek dulu. Injek. Doktor, dia injek cecair yang masuk tadi dari segi saintifik, apa nama dia? Tanya doktor pula. Doktor nak cerita payah. Kena doktor perempuan pula. Doktor dah kahwin belum? Macam-macam kan. Padahal bila doktor kata sekarang ni masa singkat, saya sempat tampal satu, cabut satu. Okey doktor, buat terus. Macam tu lah. Jadi dalam ilmu agama ni macam tu juga. Kita jangan sibuk dengan pertengkaran, perdebatan, kecuali kalau perlu sangat. Kita lebih tumpukan kepada buat amal, cari ilmu, buat amal. Jadi kalau ulama akhirat, dia macam tu. Nak kata nak bertengkar ni dia kurang. Kalau perlu sangat, dia melibatkan diri. Tanda keempat, kalau betul orang ni ulama akhirat, dia takkan terpengaruh dengan kehebatan dan kemewahan makan minum, pakaian dan sebagainya, tetapi memilih kesederhanaan pada semuanya itu. Kata ulama tapi tengok bermewah-mewah, bukanlah tu, bukan ulama akhirat lah tu, ulama dunia lah tu. Imam Al-Ghazali dia ambil satu kisah Hatim Al-Asyam. Hatim Al-Asyam ni satu hari orang kata ada seorang ulama fiqh. Dia ni ulama besar tapi dia tengah sakit. Jom kita ziarah dia. Hatim pun pergilah ziarah. Hatim pergi ziarah-ziarah, tengok rumah ulama fiqh ni macam rumah istana. Mewah. Pintu dia saja pun Hatim dah terkejut tengok, sangat mahal. Bila masuk dalam rumah tu lagi. Bila sampai tu, apa lagi? Hatim ni dia jenis pancung. Bukan pancung pakai pedang, dia jenis pancung dengan kata-kata. Dia tanya dekat orang yang sakit tu, kamu ambil ilmu ni daripada siapa? Daripada ulama. Ulama ambil daripada siapa? Daripada sahabat. Sahabat ambil daripada siapa? Ambil daripada Rasulullah. Kamu tengok, mereka kelompok-kelompok ni semua hidup mewah macam kamu. Terpukul orang tu tadi. Jadi bila dia dengar Hatim pancung dia macam tu, lagi bertambah sakit dia. Kata Imam Ghazali, ingatkan orang datang ziarah kuranglah sakit, lagi bertambah sakit. Padahal muka dia. Bila dia hentam ulama tu macam tu, dia pancung, dia keluar dari rumah tu, orang dapat tahu, oi, Hatim dia beranilah pancung ulama tu. Orang lain tak berani. Walaupun orang nampak dia hidup serba mewah, dia tak sepatutnya hidup mewah macam tu, tapi tiba-tiba jadi ulama mewah. Jadi orang berjumpa Hatim, kamu tahu tak Hatim, dekat satu tempat tu ada satu orang lagi ulama juga, lagi mewah daripada orang ni. Hatim pergi pula. Hatim ni dia kira anak pancung. Hatim pergi dia buat berlakon. Dia kata, Syekh, saya datang ni nak belajar cara-cara ambil air semayang. Syekh, okeylah aku ajarlah. Macam mana cara? Padahal Hatim ni ulama dah. Mula-mula ulama tu tunjuk.
Basuh muka 3 kali, tangan 3 kali, semua 3 kali. Okey, sekarang hatim kamu buat pula. Hatim pun buat. Dia basuh muka 4 kali, tangan 3 kali, semua 4 kali. Ulama dia tegur, ini membazir. Orang 3 kali, kamu siapa 4 kali? Hatim apa lagi, dia pancung balik lah. Kalau yang ni pun kamu kata membazir, ni rumah kamu ni. Berapa kali ganda istana dengan segala kemewahan perabot semua ni. Ni bukan membazir ke ni? Terkena. Bila terkena pancung tu, ulama ni tadi 40 hari tak keluar daripada rumah. Malu. Duduk dalam rumah 40 hari. Terkena pancung dengan hatim. Tanda yang kelima, kalau betul satu-satu orang tu ulama akhirat, dia akan berusaha mengelakkan diri daripada banyak bergaul dengan para penguasa. Kalau para penguasa tu orang yang soleh, sesuai lah. Ni penguasa setakat yang biasa-biasa ni, sejak zaman, selepas zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, jarang-jarang dah ada penguasa yang soleh ni. Kena kurang bergaul dengan penguasa-penguasa yang jenis ni. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, kata Rasulullah SAW, maksudnya, barang siapa mendatangi, maksud dia sering duk pergi, sering kunjung Sultan ni maksud dia pemerintah, nescaya terpesonalah dia. Asalnya ulama zuhud kan? Bila asyik duk bergaul dengan sultan ni, lama-lama cara hidup sultan tadi akan pengaruhi dia. Dia terpengaruh dengan cara hidup, terpengaruh dengan pakaian, terpengaruh dengan perhiasan diri, perhiasan rumah, terpengaruh dengan kenderaan-kenderaan, terpengaruh dengan cara berbelanja, terpengaruh dengan majlis-majlis, terpengaruh dengan kawan-kawan. Mula-mula pergi pakai jubah putih, dah lusuh dah kan, serban putih. Tapi bila dah lama bergaul dengan pemerintah, tengok-tengok dia pun pakaian dah hebat dah. Macam pemerintah dah pun. Mula-mula pergi, okey. Bila dah banyak kali bergaul, dia datang rasa segan. Kita pernah cerita dulu. Jam kita biasalah pasar malam RM80. Mahal tu jam pasar malam RM80. Mahal sikit kita beli kat kedai jam 300. Tapi asyik duk berkawan dengan pembesar-pembesar, menteri-menteri. Bila time nak selak jam, nak tengok jam, selak tangan. Tengok jam, RM20,000, RM30,000. Sebelah ni kawan dia pun RM20,000, RM30,000 punya jam. RM50,000 pun ada jam. Kita nak selak RM80 pun. Segan. Mula-mula boleh tahan. Banyak kali pergi bergaul, tak tahan balik rumah. Yang abang rasa nak beli jam baru. Jam abang tu kan elok lagi. Tapi RM80 rasa tak apa sedap. Paling kurang RM3,000 lah. Nak beli RM3,000. Sebab berkawan dengan orang yang RM20,000, RM30,000, kita paling kurang RM3,000 lah. Taklah segarnya. Nampak? Tadi dia kata, siapa yang sering duk kunjungi orang-orang atas ni, dia akan terpesona. Memang betul kan? Memang betul. Kita bawa kereta second hand, beli pun RM30,000 harga. Bila duk pergi rumah menteri besar selalu, kawan-kawan dia semua kereta mahal-mahal. Bila kita masuk parking, tengok belah ni kereta RM300,000, sini RM500,000, sana kereta Bentley, semua mahal-mahal. Kita RM30,000 kereta second hand. Kali pertama boleh tahan, masuk 3-4 kali dia datang segan. Bila datang segan, mula duk cari. Yang kita beli kereta mahal sikit lah. Kita tak ada duit ni, kita pinjam buat pinjaman. Kurang-kurang RM150,000, taklah segan sangat abang nak pergi rumah ni, orang besar ni. Parking tu kira taklah segan sangat. Ni kereta RM30,000 second hand, parking orang segan lah rasa nak parking di luar lah. Tapi berjalan jauh pula. Dia lama-lama dia akan terpengaruh. Hadis riwayat Imam Muslim. Akan ada pada kamu, maksud dia akan datang, amir-amir, maksud dia pemimpin-pemimpin yang kamu kenal dan kamu tentang. Barang siapa menentang pemimpin-pemimpin tu, maksud dia menolaknya lah, maka terlepaslah dia. Sebab pemimpin-pemimpin ni tak betul. Siapa yang menentang pemimpin ni, orang ni selamat. Dan barang siapa benci, tak suka, bukan benci mudah, benci tak suka lah, tak setuju. Barang siapa benci kepadanya, maka sesungguhnya selamatlah dia. Tetapi barang siapa yang setuju dan ikut yang pemimpin yang jenis macam tu, nescaya ia dijauhkan Allah Ta'ala. Kemudian ada sahabat yang tanya, adakah kami ni boleh nak perangi mereka? Jawab Nabi Muhammad, jangan perang selagi mereka ni semayang. Selagi mereka ni semayang, jangan perang. Tapi masalahnya sekarang, pemimpin-pemimpin Islam seluruh dunia hari ini, kita tak tahu dia semayang ke tidak. Yang Nabi Muhammad keluar hadis ni, pemimpin tu dia datang semayang berjemaah,
Jadi kita nampak, oh dia semayang, tak boleh serang lagi. Yang ni yang tak datang ni, kita tak tahu dia semayang ke tidak. Dia semayang ke tidak. Jadi kalau dia tak semayang, boleh diperangi. Tanda ulama akhirat yang keenam, mereka ni tak terkejar-kejar nak bagi fatwa. Kalau orang tanya dekat dia satu-satu masalah, dia betul-betul arif masalah tu baru dia jawab. Kalau dia tak berapa nak arif, dia akan tangguh dulu, ataupun dia kata tanya pada orang lain. Kalau hal itu dia sekadar tahu sikit-sikit, dia jawab saya tak tahu. Mudah aja kerja dia. Tapi kalau ulama dunia, dia kira nak jawab apa saja isu yang keluar, fatwa dia mesti masuk paper punya. Ada je muka dia. Dia kira nak jawab je, jawab, ada je fatwa dia. Apa saja isu, nama dia ada. Dia ni asyik duk keluar fatwa je ni. Tu ulama dunia. Berkata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, orang yang bagi fatwa kepada manusia tentang setiap persoalan yang diminta oleh manusia, akan fatwanya orang tu adalah gila. Kata Ibnu Mas'ud. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri dia tunjukkan contoh. Dia tu Nabi nombor 1, Rasulullah. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Orang tanya dekat Nabi Muhammad, Uzair ni Nabi ke bukan? Tubak ni dia terkutuk ke bagus? Zulkarnain ni Nabi ke bukan? Apa kata Nabi? Aku tidak tahu. Uzair tu Nabi ke bukan? Aku tak tahu. Tubak terkutuk atau tidak. Tubak ni pemerintah Yaman yang mula-mula buat kelambu pada Kaabah, zaman lama dulu, sebelum zaman Nabi Muhammad. Dan aku tidak tahu Zulkarnain itu Nabi atau bukan. Nabi Muhammad jawab, la adri, aku tak tahu. Dia tak segan pun. Dia setengah ulama' ni kalau dia jawab tak tahu tu, dia datang segan. Aku mesti boleh jawab juga. Benda yang dia tak tahu pun dia jawab juga. Dia tak boleh kata, dia rasa malu kalau dia kata la adri, aku tak tahu, saya tak tahu jawapan ni, dia rasa malu. Ni ulama' tu ulama' dunia. Antara tokoh-tokoh yang banyak menjawab tak tahu ialah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, Sufyan al-Thawri, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, Fudail bin Iyas dan Bishru al-Haris. Jadi ulama-ulama ni tak segan menjawab tak tahu, sebab mereka ni berhati-hati. Tanda ulama akhirat yang ketujuh, banyak bagi perhatian kepada ilmu-ilmu dan amal-amal kerohanian. Mereka ni banyak bermujahadah, banyak bermukharabah, muraqabah untuk mencapai mukasyafah. Sebab tu mereka ni belajar sikit tapi ilmu tu dapat banyak. Maksudnya mereka ni tidak meninggalkan ilmu tasawuf, ilmu kerohanian, dia tumpu. Tanda ulama akhirat yang ke-8, berusaha keras untuk menguatkan al-yaqin. Al-yaqin ni apa benda? Ada dua pahaman. Yang pertama pahaman ilmu kalam, yang kedua pahaman tasawuf dan fiqh. Bagi pahaman ilmu kalam, bila sebut yakin, maksudnya setara mana kamu percaya. Contoh, kalau kita tanya, kamu percaya tak selepas kita mati kita akan dihidupkan semula? Ada orang kata, aku tak percaya. Orang ni yakin dia rendah. Dia tanya orang kedua, kamu percaya tak selepas kita mati ada hidup semula? Orang ni jawab, benda tu tak mustahil, tapi setakat ni rasa-rasa tak kot. Yang pertama tadi, yang paling bawah tadi, dia tak percaya terus. Yang atas sikit tadi, dia kata benda tu tak mustahil, tapi rasanya tak kot. Yakin dia ada sikit. Tanya pula kepada orang yang ketiga, selepas kita mati ada alam akhirat, ada kebangkitan semula, syurga, neraka semua, kamu percaya ke tidak? Separuh-separuh lah. Nak kata percaya pun percaya, tak percaya pun tak percaya. Benda tu tak mustahil berlaku. Dan kalau tak berlaku pun tak mustahil juga. Dia tengah-tengah. Maksudnya yakin dia meningkat. Tanya pula kepada orang yang keempat, kamu percaya ke tidak selepas kita mati ada kebangkitan semula? Aku percaya. 100% aku percaya. Maksud dia yakin benda tu. Yang ni yakin menurut ilmu kalam. Dia percaya benda tu 100%. Tapi dari segi amalnya belum tentu. Seterusnya, yakin menurut ilmu tasawuf dan fiqh. Yakin menurut ilmu tasawuf dan fiqh ni, dia bukan setakat sejauh mana kamu percaya, tapi setakat sejauh mana kamu ambil tindakan. Contoh, dia tanya kepada orang pertama,
Kamu percaya ke tidak? Kalau tak semayang ni, sengaja tak semayang, akhirat nanti kita kena siksa. Kan? Percaya? Berapa banyak kamu percaya? 100% percaya. Tapi dia tak semayang pun. Dia percaya 100% tapi dia tak semayang. Yakin dia bawah. Tanya orang kedua, kamu percaya ke tidak? Kalau sengaja tak semayang ni nanti, akhirat nanti akan kena. Aku percaya. Berapa banyak kamu percaya? 100% percaya. Tapi semayang dia tak berapa nak cukup. Hari ni buat dua waktu, esok 3 waktu, ikut dia. Atas sikit. Tanya pula orang yang ketiga, kamu yakin tak? Kalau sengaja tak semayang akan disiksa? Aku yakin. Berapa banyak yakin? 100% yakin. Dan dia banyak semayang. Kadang-kadang dia tinggal semayang. Tanya kepada orang keempat, kamu yakin ke tidak? Kalau sengaja tak semayang akan kena siksa? Aku yakin. Dan dia buat 5 waktu. Yang ni yakin yang nak. Bukan yakin yang ilmu kalam tadi. Yakin ilmu kalam tadi dia setakat percaya. Percaya ke tidak? Percaya. Tapi tak buat apa pun. Yang yakin ilmu fiqh, ilmu tasawuf tadi, percaya ke tidak? Percaya dan dia buat. Yakin yang ni. Kalau betul orang tu ulama akhirat, dia akan buat yakin yang ilmu tasawuf ni tadi. Tanda yang ke-9, kerohanian mereka yang bagus terpamer pada diri mereka. Nampak? Dia ni nampak tawadu, nampak soleh, dia punya percakapan dia jaga, dia tak ada melawak tak tentu hala, cakap dia nak sindir, nak bagi sakit hati orang pun tak ada. Jadi nampak pada diri dia tu tadi. Jadi kalau orang tengok dekat dia tu pun orang nampak agama tu. Jadi ulama akhirat sepatutnya macam tu lah. Tanda yang ke-10, kalau betul orang ni ulama akhirat, dia akan banyak berfikir dan berbicara tentang soal hati. Apa yang merosakkan hati, iaitu sifat-sifat mazmumah. Dia akan banyak bicara. Ni pelajaran tasawuf lah. Kalau dia asyik duk tumpu fiqah ke, tapi tak sentuh tasawuf langsung pun, dia khawatiri, dia termasuk ke dalam golongan ulama dunia. Tanda ke-11, mereka ni ada pemahaman yang tinggi, tidak sekadar hafazan dan bergantung kepada lembaran-lembaran kitab. Kalau dia hurai kitab tu, cantik kita dengar. Dia tak bergantung kepada apa yang Tok Guru dia sampai dan juga apa yang tertulis pada kitab. Sekadar baca, tapi dia hurai tu cantik. Tu salah satu ciri lah ulama akhirat. Tanda yang ke-10 tadi ada tertinggal. Kalau betul dia ulama akhirat, dia akan banyak bicara tentang soal hati. Yang zahir-zahir pun dia sembang, yang hati pun dia sembang. Tapi yang ulama dunia ni, dia payah nak sembang pasal tasawuf, pasal hati ni. Sebab apa? Sebab hati ni susah nak cuci. Yang zahir-zahir senang nak cuci, yang hati ni susah nak cuci. Dia sendiri pun hati tak cuci. Jadi sebab tu dia tak mau sembang. Dalam seminar sufi kali ketiga yang di Air Kuning tu, Ustaz Sabri Haji Sabran, dia ada sentuh. Dia kata nak bersihkan pakaian ni mudah, sebab dia benda luar. Tapi nak bersihkan hati susah. Dia cakap macam tu. Sebab dia benda dalam. Sebab tu ulama dunia dia banyak tumpu hak luar-luar, ibadah yang zahir-zahir. Ibadah yang batin-batin dia kurang. Tapi kalau ulama akhirat, ibadah batin pun dia banyak cerita. Tanda yang terakhir, tanda ulama dunia, ulama akhirat yang terakhir, dia akan menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah yang manakah yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali? Yang dimaksud oleh Imam Ghazali yang bid'ah ni, bercampur gaul dengan pemerintah. Di mana ada pemerintah, ada dia asyik dengan pemerintah saja. Tenggelam dalam mengajar, tenggelam dalam mengarang kitab-kitab. Yang tu je kerja dia, kerja lain tak buat dah. Suka berdebat, berebut-rebut jawatan. Kalau zaman dulu nak jadi qadi, nak jadi mufti, nak jadi pembesar, jadi senator dan sebagainya lah. Inilah bid'ah yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali. Kalau dia tu ulama, kita tahu banyak ilmu, tapi dia duk sibuk dengan benda-benda ni, yang mungkin ulama dunia. Dan yang terakhirnya, tanda-tanda ulama dunia. Tanda pertama, mereka ni gunakan agama nak cari kemewahan dunia. Tanda kedua, cakap tak serupa bikin. Tanda ketiga, suka sangat bertengkar. Tanda keempat, mudah terpengaruh dengan kehebatan dan kemewahan hidup di dunia. Tanda kelima, asyik duk bergaul dengan pemerintah je.
Tanda ke-6, suka sangat keluar fatwa. Tanda ke-7, kurang bagi perhatian kepada ilmu-ilmu kerohanian dan amal kerohanian. Tanda ke-8, kurang berusaha untuk kuatkan al-yakin tu tadi. Tanda ke-9, kerohanian yang bagus tak nampak pun pada diri mereka. Ni ustaz ke ulama ke apa ke ni? Nampak macam teruk pada orang biasa lagi penampilan dia kan. Macam itulah. Tanda ke-10, kurang berfikir dan berbicara soal hati. Tanda ke-11, pemahaman mereka rendah. Banyak apa bergantung kepada hafazan-hafazan dan tulisan-tulisan saja. Tanda ke-12, mereka ni tak kisah pun kalau terlibat dengan perbuatan-perbuatan bid'ah. Rasanya sekadar itu sajalah. Mohon maaflah kalau ada salah silap. Makan banyak masa pula malam ni. Pelajaran yang akan datang insya-Allah tentang akal, kemuliaan akal, hakikat akal, bahagian-bahagian akal. Selepas itu tamatlah kitab tauhid, kitab ilmu, masuk pula kitab tauhid. Yang saya sekadar itu saja. Mohon banyak-banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.